أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita sebagai hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti seseorang hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan perkara-perkara yang wajib disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu antaranya sembahyang. Seperti mana kita memahami rukun rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Syekh, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Yang pertama, mengucap mengucap apa? Mengucap kalimah syahadah, insya-Allah. Yang kedua, Ada dalam buku ya. Yang kedua apa? Rukun Islam. Okeylah, kita refresh balik. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat dan qada dan qadar. Rukun Islam 5. Mengucap syahadah, kemudian sembahyang, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kemudian haji jika yang mampu. Maka kita sedia maklum, ia adalah rukun. Jadi orang Islam, bila kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam, memeluk agama Islam, ataupun orang Islam, kita selalu tekankan kepada mereka tentang rukun Islam tu. Masya Allah, kita dah mengucap kalimah syahadah. Bila kita daripada perut ibu yang Islam, maka bapa kita ataupun penjaga kita akan azankan di telinga kanan kita dan iqamah di sebelah kiri kita. Maka beruntunglah bayi tersebut awal-awal lagi dah diazankan dan diiqamahkan, dikenalkan Allah Ta'ala kepadanya, walaupun dia si faham. Walaupun bayi asyik faham pun, apa di padah bapak aku tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi inilah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang penting untuk kita selalu ingatkan kepada diri kita, bahawa perkara yang pertama yang wajib kita kenal, yang wajib kita selalu ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi diutuskan menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Bacalah
dengan nama Tuhan yang menjadikan engkau. Nabi telah diajar dan ditarbiah oleh Allah bahawa Tuhan Nabi ya, Allah yang mengutuskan Nabi menjadi Rasul ya, mau kita tahu bahawa Allah tu yang menjadikan kita. Dan ayat yang seterusnya bila diturunkan lagi, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang berselimut, bangunlah, berilah kamu peringatan. Peringatan apa? Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhan engkau. Besarkanlah Tuhan kita. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tahu betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun kita tahu hebat Allah Subhanahu wa taala, adakah perkara ini betul-betul dirasai oleh kita? Adakah kita rasa Allah tu hebat? Adakah kita merasai Allah tu Maha mendengar? Adakah kita tu betul-betul memahami, betul-betul percaya, meyakini adakah Allah tu Maha besar? Ketika ditanya Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Nabi Musa, wahai Musa, apakah di tangan kanan engkau? Qala hiya asai, kata Nabi Musa, tongkat. Tongkat tu, mungkin kita belajar orang mula tongkat. Guru kami pernah tanya, pernah cerita kami orang, kita orang mun umur di bawah 40 tahun jangan kita orang pakai tongkat. Sunnah pakai tongkat tu umur 40 tahun ke atas. Sunnah. Nak umur 20 tahun, 30 tahun di bawah tu jangan nak pakai tongkat. Melainkan yang sakit lah. Melainkan kita sakit lutut, melainkan kita ya, boleh kita pakai tongkat. Tapi mun kita nak ambil sunnah, belajar sunnah, pakai tongkat, tak boleh. Sebab kena itu ada trend. Dah ada trend artis kita pakai tongkat. Tapi sebenarnya kita pakai tongkat tu adalah sunnah Nabi. Nabi pun pakai tongkat. Sebab Nabi banyak nakik gunung, nakik bukit. Dan tongkat tu jenisnya keras. Orang mula tongkat tu pun milih kayu lembut, ibu ajak pakai tongkat. Memang tongkat tu jenis tongkat tu jenisnya keras. Kayu pun pakai kayu pun, cari kayu nak keras pun. No? Saya lupa apa nama kayu ya. Orang biasa pakai tongkat ya. Apa nama kayu, lupa. Dari hutan. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala tanya, wahai Nabi Musa, Nabi Musa pada apa Nabi Musa pada? Qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghalami wa liya fiha ma'arib ukhra. Aku selalu ambil dahan barang dekat atas pokok. Selalu ngalo kambing, ngalo ternakan aku pakai tongkat. Jadi tongkat tu selalu memberi manfaat kepada aku. Allah ajar Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Qala atawakkau 'alaiha wa ashbi 'ala ghalami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa. Qala alqiha ya Musa. Tikam tongkatnya. Allah Ta'ala tadinya tahu, Allah Maha mengetahui tuan-tuan. Allah Maha mengetahui. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala si mau hati hamba-hambanya, hati orang yang disayangnya ada selain daripada Allah. Allah si mau. Dan Allah akan uji. Allah akan uji hamba-hambanya supaya bila diuji, adakah hambanya ingat kepada Allah ataupun ingat sebaliknya. Maka Nabi Musa pun ikut perintah Allah, buat saja perintah Allah, walaupun bertentangan dengan fikiran akalnya. So Nabi Musa madah tu manfaatnya, tapi Allah suruh tikam.
Musa tikam. Maka apa jadi pada tongkat dia tadi? Qiha ya Musa fa idza hiya hayyatun tas'a. Tongkat dia tadi pandai hidup, tak pandai bergerak, jadi ular. Nak keras tak tadi? Jadi ular. Tak pandai apa? Apa pandai? Pandai apa? Apa nama? Cicit. Menyelusur apa? Usulah, papalah. Pandai bengkok-bengkok ular kata. Nak keras tak? Pandai bengkok. Hebat Allah. Kejut Nabi Musa. Apa kata Allah? Qala khuzha wa la takhaf. Wahai Musa, khuzha, ambil ya. Ular tu bahaya. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa pula je. Jangan takut Nabi Musa. Wahai Musa jangan takut. Musa ambil jadi balik tongkat. Inilah tarbiyah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Dan kita bila kita membaca Al-Quran, kita bertadabbur Al-Quran dan kita mendengar ceramah-ceramah tentang akidah ini, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya kita nak membentuk diri kita supaya kita meyakini, betul-betul meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Allah lah yang menjaga kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi kebahagiaan kepada kita, yang beri manfaat kepada kita, yang beri mudarat kepada kita. Semua Allah. Semua Allah. Kita sembahyang tu pun, kita datang ke majlis ilmu tu pun, kita duduk dalam majlis ilmu tu pun, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah. Kita mendengar, saya bercakap, Tuhan melihat, Tuhan duduk, saya bercakap tu, semua daripada Allah. Semua dari Allah. Dan betul-betul inilah keyakinan yang Allah mahu daripada hambanya, supaya apa? Supaya kelak bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bila orang mati, apa kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepada Allah jugalah kita akan kembali kepada Allah. Dan bila kita kembali kepada Allah, Allah mau nanggah hati kita tu, bagaimana rupa hati kita, bagaimana anggota kita tu, adakah anggota kita menahan diri kita daripada melakukan larangan-larangan Allah dan membuat semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa istiqamah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan bila kita mati kelak, Allah Taala pilih kita mati dalam mati hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi kita daripada hamba yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sambung pengajian kita pada minggu lepas. Muka surat apa? 50 jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Dah habis sebelum? Dah udah nak? Kita dah cerita hal sunat ab'ad, betul? Okey, kita masuk kepada muka surat 52. Okey, kita nak cerita hal sujud sahwi. Kita dah sebut juga sebelum tu lafaz-lafaz sujud sahwi, betul? Nah, tapi kita ulang balik sedar hal. Kelak kita akan di sebelah ya, kelak ada juga tasbih ya untuk kita baca. Okey, baik. Sebenarnya dalam kitab tu dah tulis, dah terangkan, cuma saya tu baca ajalah. Saya baca ajalah. Okey, baik. Yang pertama, disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Okey, jadi sujud sahwi itu sunat. Munsik polah pun si apa. Okey. Yang pertama, bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana satu sunat ab'ad
yang tersebut itu sama ada dengan sengaja atau terlupa. Apa sunat ab'ad yang tersebut itu tadi? Ni. Kembali balik muka surat yang sebelah. Muka surat yang kita dah baca sebelum tu 51 ya. Ada berapa semua? Ada 8. Yang pertama, duduk bagi tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ya adalah sunat ab'ad. Kalau imam pada rakaat kedua nyasik duduk tasyahud awalnya terus berdiri, contohlah solat maghrib. Solat rakaat kedua adalah nyasik duduk tasyahud awal, dia terus berdiri untuk rakaat yang ketiga. Sah ke sah solatnya? Sah. Kenapa sah? Sebab duduknya hanya sunat ab'ad. Kalau contohlah terus berdiri, apa perlu dipolahnya kelak untuk ya kelak sebelumnya habis dia akan sujud sahwi sebabnya tertinggal tasyahud awal. Ataupun yang kedua, bacaan tasyahud awalnya duduk tasyahud awal tapi nyasik baca tasyahud, nyasik baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, nyasik baca ya sampai tasyahud awal, nyasik baca. Makanya dituntut untuk mula sujud sahwi pada rakaat yang terakhir. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Lepas tasyahud awal si dibacanya selawat Nabi pun akan dituntut untuknya mula sujud sahwi. Yang keempat, berdiri bagi membaca doa kunut. Nyasik berdiri, contohnya i'tidal. Tapi biasanya memang kita berdirilah. Kita i'tidal tu rukun. Jadi bila i'tidal tapi berdiri tu maksudnya nak baca, nak berdiri untuk baca doa kunut. Okey? Yang terus duduk. Makanya kelak makanya perlu untuk sujud sahwi. Yang keempat, yang kelima, membaca kunut. Yang keenam, selawat ke atas Nabi selepas kunut. Sebabnya kita ada lepas kunut kita baca sallallahu alaihi macam ni ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Ini panjanglah. Kalau kita nak baca wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain boleh. Okey? Tapi doa biasa dibaca kita ya adalah doa yang Nabi, doa yang ulama ajar kita yang adalah warid sanad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi juga. Kalau kita madah wassallallahu ala Muhammad aja. Si pada wa ala alihi, si pada keluarga Nabi. Jadi kita dituntut juga untuk sujud sahwi. Tertinggal keluarga Nabi. Keluarga Nabi jangan ditinggal dalam selawat juga. Dan yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi untuk tasyahud akhir pun sebab ialah tasyahud akhir sekurang-kurangnya kita badah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekurang-kurangnya pada keluarga Nabi Muhammad. Nak panjang lagi kepada Nabi Ibrahim, si baca Nabi Ibrahim pun siapa? Sebab kita dah baca kepada keluarga Nabi Muhammad iaitu wa ala ali Muhammad. Tapi sebaiknya kita habiskan sampai innaka hamidum majid. Okey, boleh? Ayat tadi sunat ab'ad. Saya ulang balik pada muka surat 52. Kalaulah sunat ab'ad yang tadi note 8 tadi kita terlupa ataupun kita sengaja, kita dituntut untuk sujud sahwi sebelum kita beri salam. Okey. Yang kedua, bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang, jika dibuatnya dengan sengaja tetap tidak batal, tetapi tidak batal kerana terlupa seperti memanjangkan rukun yang pendek. Apa maksud rukun yang pendek dipanjangnya? Macam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu adalah rukun yang pendek, tapi nya panjangkan. Macam i'tidal, dipanjangnya, berdirinya lama i'tidalnya. Si boleh. Nya bukan si boleh, nya makruh lah hukumnya. Maka jika nya buat dengan sengaja, maka
Macam mana tu? Iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud dan seperti berkata sedikit ataupun yang berkelakar sedikit, makan sedikit atau melebihkan rakaat kerana terlupa, makanya akan dituntut untuk sujud sahwi. Okey? Bagi yang memindahkan rukun qauli, yang apa? Dan dekat nak yang bergigi mek. Bagi orang yang memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkannya seperti membaca Fatihah di dalam rukuk atau di dalam sujud atau membaca tahiyat pada qiyam. Terbalik. Pada masa masa rukuk yang pandai lupanya tasbih. Ini lupanya tasbih. Dibacanya Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kalau nya baca ayat tadi, baca tasyahud akhir di hujungnya belum pula sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Okey? Yang keempat, melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati, iaitu tahaffuz di dalam sembahyangnya atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal seperti mensyaki adakah ia membaca kunut ataupun tidaknya. Aku dah baca kunut ke belum? Aku dah baca tasyahud awal ke, aku dah tasyahud awal ke tadi nya ada syak. Belum pun akannya mula tasyahud, hanya akan mula sujud sahwi juga kelak. Okey? Yang kelima, syak pada melakukan sembahyang. Umpamanya adalah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib dikerjakan 1 rakaat lagi kerana kembali kepada asalnya tidak dikerjakan. Demikian juga jika hilang syaknya memberi salam ketika berada dalam rakaat yang keempat kerana berbelah bahagi taraddud pada yang terlebih itu. Jadi contohnya contoh sembahyang isyak kelak. Masalahnya tengah sujud, aku tu rakaat ketiga kah rakaat keempat? Rakaat ketiga kah rakaat keempat? Jadi apa bulu pulangnya? Naik lagi untuk rakaat yang seterusnya. Kerananya baru 34. Kalau nya 45 nya 10 naik. Sebab pun dah 45 dia dah 5 rakaat sembahyang. Jadi terus duduk saja. Terus tasyahud, terus tahiyat, tapi nya perlu sujud sahwi. Tu 34. Bila yang 34 naik baru lagi. Tapi nya pula sebenarnya nya dah 4 dah. Tapi nya mikirnya 34. Okey. Kalau nya berdirinya akan turun. Nya belum pula. Kalau nya dah berdiri memangnya ada was-was lah ya. Nya salah jadinya turun, jadinya belum pula. Kalau nya si was-wasnya akan terus sembahyangnya. Faham tak kita? Kalau nya yakin, bapaknya turun. Kalau nya turun, maksudnya nya was-was. Kalau nya yakin, orang ada subhanallah, ya aku rasa aku betul. Nya teruskan sembahyangnya. Boleh, teruskan. Nya ikut yakinnya, nya ikut zannya. Okey? Ni tadi. Yang keenam, jika ditinggalkan tasyahud awal lalu berdiri kira-kira sampai kepada had yang melebihi had rukuk tetapi belum lagi berdiri yang memadai had qiyam, atau yang ditinggalkan kunut tetapi kembali semula sebelum sempurnanya sujud seperti dahinya belum lagi sampai ke tempat sujud. Tu kan tadi kita dah terangkan sebelum tu, betul? Contohnya tasyahud awal, tiba-tiba lupa tasyahud awal, nya berdiri terus. Bila nya berdiri sengan dah lepas rukuk tu, sengannya rukuk nya boleh kembali lagi. Dan terus dia naik. Kalau nya belum naik lagi, belum sampai naik ke rukuk, belum badannya sampai ke tak rukuk, makanya boleh turun lagi. Bila nya turun lagi untuk mula tasyahud awal, nya perlu mula sujud sahwi. Sebabnya dah mula tahiyat awal. Macamnya doa kunut, kalau nya mau turun, tiba-tiba nya nak turun tu masih belum turun lagi bahagi. Nya masih dekat separa berdiri. Nya turun mau rukuk, separa rukuk. Nya boleh naik balik untuk doa kunut. Boleh faham?
Kira yang macam tu. Macam ya, udah yang berdiri. Macam ya, boleh naik lagi. Boleh naik lagi. Punya udah macam tu. Mun macamnya dah turun lagi, dah turun terus. Turun terus sebelum nya dah mau hampir di sujud. Dan jadi nyasi boleh lagi naik atas. Okey, boleh faham Boleh. Okey jadi nyasi dulu, tapi nya perlu kelak apa perlu pulanya? Sujud sahwi sebabnya meninggalkan sunat abad. Okey. Semua bentuk kesilapan itu, tengok. Semua bentuk kesilapan itu disunatkan sujud sahwi sama ada dilakukannya secara terlupa atau jahil. Bagi seseorang imam atau orang yang sembahyang bersendirian, jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia sudah hampir kepada sujud, atau ia kembali kepada tasyahud awal sedangkan ia sudah hampir kepada qiyam, sebenarnya tadi, maka kedua-dua itu membatalkan sembahyangnya jika ditinggalkan kedua-dua itu kunut dan tasyahud awal dengan sengaja. Dengan sengaja. Okey. Dan tidak disunatkan sujud sahwi bagi yang meninggalkan tasyahud awal. Okey. Dan ulang balik, dan tidak disunatkan sujud sahwi bagi yang meninggalkan tasyahud awal jika ia bangun berdiri tapi belum lagi sampai kepada had rukuk macam tadi. Bilanya nak tasyahud awal tadi, nya nak berdiri tapi nya masih belum sampai rukuk lagi, nya masih sengah aja, boleh turun lagi. Mula tasyahud awal. Perlu siknya mula sujud sahwi? Sik perlu lagi. Sebab apa? Sebabnya dah mula tasyahud awal. Okey. Demikian juga tidak disunatkan sujud sahwi bagi yang meninggalkan kunut jika ia turun sebelum sampai kepada had rukuk, kerana perbuatan yang sedemikian dianggap sedikit jua. Sedikit je, nyasib melampau. Yang belum sampai ke had turun yang sujud ataupun yang naik sip melampau ke badannya. Okey. Bagi seseorang makmum pula, okey, tengok tengah. Tiada pilihan selain wajib kembali mengikut imam di mana dia berada. Perlu ikut imam. Melainkan kalau nya dah rakaat keempat, imam tu naik rakaat ke-5. Nya dah yakin, tu rakaat keempat, pahal naik imam naik ke-5. Memang dah tahu imam dah salah. Perlu sikit nya ikut. Janganlah nya ikut juga. Faham sikit tak? Kita mesti faham je. Faham sikit Nasri? Kenapa kita macam benar ke kata ustaz tu? Faham sikit masuk kami? Mesti faham dah, si faham, si dah hal. Kita si peluang kata. Sebabnya dari kelima kita ada tasyahud akhir. Imam dah naik. Perlu sing ikut imam? Si perlu ikut imam kalau kita yakin. Kalau kita yakin, kita pun sembahyang kedak lupa juga. Sembahyang, kita tahu 4 kali 5. Kita ikut imam, imam dah berdiri. Kita ikutlah imam. Imam turun, kita turun. Apa ya? Perlu. Kalau imam ya tadi nyasi tahu pun nya dah angkat ke-5, nyasi tahu. Semua makmum tak lupa, contohlah semua makmum tak ikut imam aja. Imam sebenarnya 5 juga nya tadi. Sebab imamnya tadi nang lupa. Sebabnya fikirnya 4 rakaat. Kalau imam yang sengaja nambah 1 rakaat 5, batal lah sembahyangnya. Tu cerita imam tu yang naik tadi, makmumnya pun sudah tahu 4 kali 5. Nah, makmum pun ikut imam sembahyang. Ikutlah imam. Okey? Kalau melainkan imamnya tak ragu-ragu. Pahal. Tadinya tak si perlu naik, dia perlu terus duduk. Okey? Kalau nya yakinlah, kalau nya ragu-ragu ikut dia imam. Okey? Jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia ni tadi. Okey. Tiada pilihan selain wajib kembali mengikut imam di mana dia berada.
melainkan jika imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Okay, dengar. Seperti imam sudah lurus qiyamnya, tetapi ia kembali duduk membaca tasyahud atau sujud dengan sempurna. Semua 7 anggota itu berada di tempatnya. Tiba-tiba ia kembali kepada kunut. Contohnya tadi doa kunut. Asal i'tidal subuh, satunya doa kunut betul. Tiba-tiba imam tadi turun sujud. Tiba-tiba imam lupa aku doa kunut. Naik balik. Boleh si makmum ikut imam? Si boleh kena batal sembahyang imam. Jadi apa perlu makmum? Mufaraqah. Apa maksud mufaraqah? Mufaraqah itu adalah memisahkan dengan imam. Dalam hati je aku nak mufaraqah. Dah, ini aja. Mufaraqah. Teruskan sembahyang. Habiskan sisa-sisa akan lebih. Ataupun tadi contoh untuk turun kunut. Untuk tasyahud awal. Rakaat kedua, imam tak dah naik rakaat ketiga. Tengahnya baca Fatihah. Tengahnya berdiri, tiba-tiba hanya turun lagi duduk. Apa pula makmum? Ikut si turun. Si perlunya berdiri terus. Mufaraqah dengan imam sebab imam dah batal sembahyangnya. Boleh faham? Boleh Alhamdulillah. Maka tidak harus bagi makmum mengikut kembali bersama imamnya. Sebaliknya hendaklah menanti imam itu berdiri. Jika makmum sudah berdiri bersama imamnya pada masalah meninggalkan tasyahud awal atau belum lagi berdiri, tetapi tiba-tiba imam kembali duduk tasyahud sedangkan dia sudah berdiri tegak, maka wajiblah bagi makmum berdiri dan jangan turut duduk bersama imamnya. Demikian juga imam sudah sujud sedangkan makmum belum tunduk untuk sujud, tiba-tiba imam kembali kepada kunut, maka tidak harus makmum turut membaca kunut bersamanya, sebaliknya wajib turun sujud. Okey. Kedua-dua masalah ini tidak harus bagi makmum mengikutnya, kerana jika imam itu kembali kerana terlupa, sembahyangnya tidak batal. Sedangkan orang yang lupa tidak harus kita mengikutnya walaupun sembahyangnya tidak batal. Tetapi jika sengaja maka batallah sembahyangnya dan tidak harus kita mengikutinya juga. Okey? Contohlah kalau makmum tu tadi, semua makmum tu ngok-ngek. Entah apa disebut. Ngok-ngek tu semua nyasi tahu macam ni tu. Turun ke apakah, nyasi tahu ya apa nama tadi? Ya batal, kasih batal lah. Nasyid. Jadi imam tak turun. Imam tak turun untuk tasyahud awal. Nya tak dah berdiri. Tapi nya tunggu je. Imam naik. Nya boleh sikit semayang? Sama boleh semayang terus dengan imam. Sebab imamnya tak pun si tahu juga ia batal. Terus dia ikut imam si dah. Sebabnya pun si tahu macam ni mufaraqah. Terus saja ikut imam. Okey? Sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud walau sebanyak mana kelupaannya. Diwajib meniatkan sujudnya. Jangan walaupun contohnya dah lupa doa kunut. Ni dah doa kunut tu sekali aja. Ni dah tasyahud awal. Ataupun banyak-banyak lupalah doa kunutnya, lupa baca doa kunut dan lupanya selawat kepada, ataupun tasyahud awalnya lupa benda lah. Banyaknya lupa. Perlu siknya mula sujud dia kan tadi 8 igik betul? Contohnya tadi sunat ab'ad 8 igik. Untuk doa kunut 4 berdiri membaca kunut, 5 membaca kunut, 2 selawat ke atas Nabi selepas kunut, 3 selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut, 4. Ada 4 igik yang terlupa kunut. Jadi perlu siknya sujud 8 igik. Sujud sahwi 8 igik 8 kali. Si perlu. Faham si masuk ke tu? Sebabkannya dah
Satu kesalahan, 2 kali sujud sahwi. Tapi nya fikir tu 4 igitnya salah. Darabnya dengan 4 tadi. Jadi 8 kali ibadahnya. Saya perlu 2 kali je cukup sujud sahwi. Okey. Tempatnya sebelum memberi salam. Sini tempatnya sebelum memberi salam. Tetapi selepas membaca tasyahud akhir dan selawat, habis baca tasyahud akhir dulu, habis baca selawat dulu, barulah kita sujud 2 kali ya. Syarat dengan segala sunatnya seperti sujud sembahyang jua, tetapi sunat dibaca Subhanaman la yanamu wala yashu. Semua baca? Lagi. Lagi. Subhanaman. Lagi sampai kita orang hafal. Hafal? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Okey, ikut kami semua. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dah boleh? Lagi hafal, lagi Cik Hal hafal. Hafal? Cuba. Belum? Cik Hal hafal dulu. Sampai dah hafal boleh? Cuba. Masya-Allah, seorang dah hafal. Kita belum hafal. Okey, contohnya kita belum hafal tu. Siapa baca subhanallah pun siapa. Okey, tapi lebih bagusnya kita baca tu. Sebab sunnahnya baca tu. Apa maksudnya? Maha sucilah Tuhan yang tiada tidur dan tiada lupa. Allah tak si pernah tidur dan si pernah lupa. Kita tak jak berlupa. Sembahyang pun kita boleh lupa. Jika diberi salam dengan sengaja, luputlah sujudnya. Kalau hanya dah beri salam, si perlunya lagi sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa aku sujud sahwi. Sujudnya indah, si perlu lagi. Si perlu. Sebab sujud sahwi itu bila sebelum beri salam. Sebab sujud sahwi itu sunat. Okey? Atau diberi salam kerana terlupa yang masa penceraiannya agak lama, luputlah sujudnya. Tetapi jika sekejap sahaja perceraiannya, disunatkan sujud sahwi. Contohlah nya buat nombori. Contohlah nya beri salam. Belum jauh lagi. Bolehnya sujud sahwi. Okey? Dan apabila dia sujud sahwi bererti dia kembali kepada sembahyang, maka dia wajib mengulangi salam yang lain, dan jika berhadas maka batallah sembahyangnya. Maksudnya sujud sahwi terkentutnya. Yang masih dalam sembahyang sih? Masih dalam sembahyang, kerana last kali sembahyang adalah memberi salam yang pertama. Kalau salam yang keduanya terkentut, si apa? Sebab salam pertama ialah rukun. Kalau yang terkentut masa salam yang kedua, si jadi batal sembahyangnya. Okey? Nasi batal sembahyangnya. Boleh? Boleh ha? Kita pindah boleh ha? Sunat yang dituntut sebelum masuk sembahyang. Okey. Apa yang sunat sebelum masuk sembahyang? Sebelum sembahyang dituntut mengerjakan azan dan iqamah. Ia hendaklah dilakukan di tempat yang berpagar seperti dinding, tiang, benda yang tinggi iaitu 3 hasta, dihampar sejadah atau digariskan di hadapannya mulai dari tumit hingga kadar hingga hasta ke hadapannya. Pagar itu hendaklah ditempatkan di sebelah kanan dan kiri, bukan di hadapan, dan jarak antara pagar itu tidak melebihi 3 hasta. Untuk azan lah, orang azan. Okey? Sunat hasta tu macam ni hasta? Tu hasta nak? Tu hasta. 1, 2, 3. Panjangnya. Okey.
Tapi itu saya ada masalah lah. Kita situ memang masjid, dalam masjid. Memang tapi sunnahnya juga di tempat tinggi sebenarnya. Di tempat tinggi sebab bersuara orang dengar. Tapi kita tu mikrofon dah ada. Mic dah ada. Sebelum kita pergi tempat tinggi sebab mic dah kuat dah. Kelahiran je orang nangga bila lagi atas. Pau lah bila atas dia. Maka mic ada. Apa nak ambil sunnah dia. Tunggu guguk ke lah. Susah, bingung ke kita. Okay, ya. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang sangat banyak. Okey, kita cerita hal makruh dalam sembahyang. Berapa jam? 9 minit lagi. Okey, untuk makluman tuan-tuan, insya-Allah saya habiskan dulu lah. Saya habiskan dulu. Okey. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang sangat banyak. Sebahagian daripadanya ialah berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya atau melihat ke langit, kerana yang demikian adalah permainan syaitan. Yang nangga kiri kanan. Ini kecil ya macam ya. Mun orang tua sembahyang macam ya biar. Ya hukumnya makruh. Batal si sembahyang, si batal sembahyang. Tapi hukumnya makruh. Tapi munnya sembahyang berpusing badannya, lebih pergerakan 3 kali pergerakan yang besar, maka boleh membatalkan sembahyang. Yang kedua, menutup mulut dengan kain dan sebagainya. Melainkan bila menguap maka disunatkan menutup mulut dengan tangan. Kerana pada satu hadis disebutkan, maksudnya apabila seorang daripada kamu menguap, hendaklah dipegang mulut dengan tangan, sesungguhnya syaitan itu masuk menerusi mulutnya. Nya tadi sembahyangnya si menguap, tapi dingkahnya mulut, engkahnya padatnya kain dalam mulutnya. Jadi nak baca Fatihah ataupun rukun qauli yang lain. Kalaulahnya menguap, apa perlu kita pula? Tutup mulut kita dengan tangan. Tutup. Jangan ada orang, minta maaf saya sebut. Saya pernah sekali sembahyang berbunyinya pun berbunyi-bunyinya pun nguapnya. Ya buruklah. Sebab kata Nabi, syaitan dia telah masuk ke dalam mulutnya. Okey. Menyingkapkan rambut dan pakaian kerana ditegah oleh sebuah hadis. Tetapi dimaafkan untuk perempuan, tidak mengapa ia bersembahyang dengan sanggulnya atau dengan jalinan rambutnya kerana kesukaran membukanya. Okey. 4, meludah ke hadapan, di ludahnya ke depan, pui di ludahnya. Ke kanan ketika sembahyang, di ludahnya di hadapan, pui. Kami ingat gitu, zaman kami orang dulu lagi biak suka main ludah. Main ludah sampai jauh. Ada juga main ludah sampai jauh. Nya ludahnya silat kena tempat sujudnya, tapi nya ludah kena jauh. Maka makruh hukumnya. Jika ia masjid, maka hukumnya haram kerana disebutkan dalam satu hadis, maksudnya meludah dalam masjid adalah satu kesalahan dan kifaratnya hendaklah ditanamkannya. Jadi macam ni, ludah ya tadi kalau yang meludah ya kena ambil ludah ya buang. Macam dalam masjid zaman Nabi dulu ni ada tile. Zaman Nabi dulu pertama tanah. Jadi apa perlunya? Koreknya nya perlu nanamnya tadi. Okey. Bercekak pinggang. Nya sembahyang dicekaknya pinggangnya. Kerana ditegah oleh hadis kerana menyerupai orang yang takabur dan syaitan. Demikian juga ahli neraka bila bersenang lenang mereka berbuat demikian. Okey. Merendahkan kepala dari belakang pada rukuk. Jangan gila bila kita rukuknya terlalu ke di bawah gila, jangan. Yang makruh ya. Okey. Bersembahyang ketika berasa hendak membuang air besar. Air kecil dah kentut, nahan kentut. Sajalah makruh bila kita nahan kentut sembahyang. Contohnya kita dah ambil wuduk, tiba-tiba rasa sakit perut, tiba-tiba rasa nak kentut. Nahan kentut sembahyang. Nahan kentut sembahyang malah aja ditahannya ya, makruh hukumnya. Okey. Dalam keadaan ini hendaklah diselesaikan dahulu perkara tersebut, kemudian barulah dikerjakan sembahyang selama tiada kesetukan waktu. Jika kesetukan waktunya, hendaklah dikerjakan sembahyang itu walaupun dalam keadaan sedemikian.
Yang ke-8, bersembahyang di hadapan makanan atau minuman yang diingini. Kerana pada satu hadis disebutkan maksudnya tiada sembahyang tidak sempurna di hadapan makanan. Untuk kadang-kadang saya nak tegur juga lah tuan-tuan. Kena tu saya ada lagi lah. Zaman dulu, saya ingat lagi, pernah. Lagi-lagi kita sembahyang masa tahlil. Masa tahlil, kadang-kadang kita jemaah di rumah. Bila kita jemaah di rumah, tempat makannya je juga dekat tempat sembahyangnya. Awal keluar makan, belum habis sembahyang dah makanan di luar. Jadi imam dia, kami pernah sekali bila sembahyang imam, makanan tadi tidak perempuan untuk didangnya dekat depannya. Ni hendak sembahyang kami alu lain rupa sembahyang kami. Nangga manok masak kari, nangga ayam masak kicap, nangga ayam masak lain sembahyang kita olehnya. Jadi nak keluar ya keluar lekat habis ya dah lah. Okey, kena tok saya daging lah kami nanggal alhamdulillah. Okey. Nombor 9, bersembahyang di bilik mandi, di cerun bukit, di tengah jalan, di tempat buang tai dan tempat menyembah berhala. Makruh hukum sembahyang di jamban. Yang ke-10, bersembahyang pada tempat unta berkumpul. Sembahyang pada tempat unta berkumpul atau di dalam kandang unta sama ada dirobohkan atau tidak. Jika telah dirobohkan maka haruslah, jika alasannya, jika tidak maka tidak sah sembahyangnya. Sembahyang tempat kandang unta, makruh. Yang ke-11, bersembahyang di rumah ibadat Yahudi, rumah ibadat Kristian atau di kuil sami, makruh hukumnya. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, selesai kita pun kitab kita berada pada muka surat 56 catat Jadi untuk makluman tuan-tuan, insya-Allah pada tahun hadapan, kira-kira tahun hadapan lah 2023, saya untuk tahun hadapan saya ada ngajar lagi untuk pada waktu maghrib lah. Tapi saya dah bincang dengan Haji Man, sebab sebenarnya saya setiap tahun saya akan 6 bulan akan bertukar-tukar masjid. Bertukar-tukar masjid di tempat-tempat yang lain. Sedangkan tahun hadapan saya dah ada pada hari Rabu tu saya pada waktu tu lah saya berada di masjid yang lain. Jadi sit bersama dengan tuan-tuan lagi pada maghrib isyak tu. Tapi insya-Allah saya akan bertukar waktu pada waktu hari Ustaz Kausa pada waktu subuh nak. Subuh waktu hari Sabtu pagi Sabtu. Sabtu ya pasal saya ambil waktunya ya. Saya tukar waktu subuh pagi ya. Boleh tapi saya akan bercuti selama 3 minggu untuk menunaikan umrah insya-Allah. Saya akan menunaikan umrah pada 4 hari bulan tapi akan ke Kuching pada hari Ahad tu. Jadi doakan saya insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan saya ngembak jemaah dalam lebih kurang dalam 80 lebih jemaah ramai. Jadi doakan saya, mudah-mudahan Allah mudahkan saya dengan jemaah-jemaah saya untuk menunaikan ibadah dan semoga Allah Taala menjadikan umrah saya umrah yang mabrurah insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sepanjang pengajian saya kalaulah dalam pengajian saya tadi ada menguris hati jemaah. Maklumlah kami ngajar tu kadang-kadang cara nemiak gila ngajar. Saya pun kadang-kadang pernah juga orang madah kita tu ustaz ngajar kena orang nemiak. Kan saya mengajar saya nak miak. Cuma yang lebih membantu untuk berkesan supaya hafalan yang dibaca oleh kita dalam sembahyang lebih-lebih dalam sembahyang tu supaya memberi kesan yang baik dalam yang lekatlah dalam bacaan kita. Insya-Allah kita sambung subuh ya kelak kita akan sambung juga kitab Tok juga kita akan sambung lagi tapi di pertengahan bulan 1 insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada jemaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.